Ya, terima kasih ya. Saya setting sekejap untuk TikTok. Tuan, saya setting saya punya TikTok, setting saya punya page. Pasal ada banyak tempat lah. Saya ada 2-3 page. Semua page akan pamerkan live secara serentak. Dan saya pun nak gunakan medium TikTok untuk buat live untuk first time. InsyaAllah YouTube belum aktif lah. Tapi sekarang ni dekat page Ismi Maisha, page Ismi Rakyat, Kijang Emas pun ada live saya, insyaAllah. Ok, kita on TikTok. Ok, TikTok baru nak on. Nak setting sekejap tuan. Kita memperbanyakkan lagi lah kita punya apa tu, tempat kita untuk berlive ni. TikTok pun kita on. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, TikTok pun sudah ke udara. Ya. Dekat Facebook ada, dekat TikTok ada, dekat page Ismi Raya ada, dekat page Kijang Emas pun ada. Dan ada beberapa page lagi lah saya akan buat secara langsung serentak. Kita gunakan teknologi untuk menegakkan keadilan. Aduh, dah kena hack dah. Nampak? Dah kena hack dah. Awal lah kena hack ni. Depa ni kan. Tak apalah, pelan-pelan . Teruskan perkongsian saudara. Dekat TikTok baru mula. Apa sahabat, apa khabar sahabat-sahabat di TikTok. Ini first time Ismi Rakyat ada live di TikTok. Jadi mohon dekat TikTok pun share, dekat Facebook pun share, dekat page Ismi Rakyat pun share, dekat page Kijang Emas pun share. Okey tuan. Cuma saya hanya boleh baca komen di page Ismi Maisha, komen di Ismi Rakyat, komen di Kijang Emas saya tak boleh nak baca sebab saya hanya dekat page Ismi Maisha. Izam, kau tak down ke? Kau ada kerja ke? Saya tak down, saya ada kerja. Saya kerja pakai otak. Saya kerja pakai pemikiran. Tak sama macam tuan kerja. Saya kerja pakai pemikiran. Tapi saya tak perlu cerita lah saya tu buat kerja apa. Tapi saya fikir pemikiran. Tapi saya bukanlah kerja formula. Tapi saya juga suka buat formula. Tapi formula yang saya buat ni saya cuba dulu. Kalau formula tu boleh menghasilkan pendapatan kepada saya, baru saya akan beritahu kawan-kawan dekat saya formula tersebut. Saya pun ada juga 2-3 orang tim saya yang kalau saya berjaya je cari rezeki kat situ, saya akan maklum kat dia orang. Itu cara saya lah. Tambah-tambah dalam contohnya dalam medium media sosial hari ni pun sebenarnya kita boleh cari rezeki kalau kita ada ilmu dan ada kebijakan di situ. Contoh hari ni golongan-golongan orang muda, dia pakai Lambo, dia pakai Ferrari, dia pakai Nissan GT-R, duduk rumah aja. Pekerjaan dia gamer, pekerjaan YouTuber, Facebooker, TikToker. Itu pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan alam maya. Alam maya ni satu bisnes yang orang tak nampak. Tapi bagi orang yang nampak yang alam maya sebuah bisnes untuk sebuah kehidupan, tentu ramai akan terkejut bahawa alam maya ni sebenarnya satu pekerjaan. Okey. Okey tuan, terima kasih dekat TikTok. Saya ajar kipas sekejap. Aduh, teruskan perkongsian saya. Live saya ni ada gangguan sikit lah. Dia orang dah kacau live saya daripada page ni, daripada
daripada tengah hari tadi kan, kita punya momentum tu dia mula perlahan. Biasa tuan-tuan, benda kena ganggu lah. Maknanya ada pihak yang sedang mengganggu akaun-akaun atau page yang pro kepada UMNO Barisan Nasional. Sudah maklum juga bahawa ada ramai pihak-pihak tertentu yang menolak parlimen dibubarkan pada tahun ini. Terutama parti-parti seperti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Gerakan Tanah Air. Mereka sebenarnya menolak parlimen dibubarkan. Sebab apa? Sebab mereka sudah dapat jawapan bocor. Soalannya, siapakah yang akan menang pilihan raya ke-15? Soalan dia, saudara. Betul? Jawapannya, Muhyiddin dah dapat, Haji Adi dah dapat, Anwar Ibrahim dah dapat, Muhyiddin Yassin dapat dah, Tun Mahathir dapat, dan Dr. Zahid Hamidi pun dah dapat jawapan dia. Ini soalan bocor, tuan-tuan. Yang mana kemenangan akan memihak kepada Barisan Nasional. Sebab tu tuan-tuan tengok PH, PN, GTA jelas menentang pilihan raya. Malah ada seorang tu, ahli Parlimen Kelang, dah menyaman Perdana Menteri dan menyaman SPR untuk menghalang pilihan raya ke-15 diadakan. Nampak? Sampai mereka saman Perdana Menteri dan SPR untuk menghalang SPR melaksanakan pilihan raya yang ke-15. Sebab apa jadi macam tu? Sebab mereka dah dapat jawapan. Soalan ni dah bocor. Yang mana jawapannya, kemenangan akan bersama dengan Barisan Nasional. Okey, itu cerita dia kan. Sebab apa? Apakah punca kemenangan Barisan Nasional? Dan apakah punca kekalahan PH, PN, GTA? Apakah punca dia? Mesti ada punca kan? Sebab mereka menolak parlimen dibubarkan, sebab mereka saman PM, saman SPR, sebab tu punca dari mana? Okey, punca kemenangan Barisan Nasional sebenarnya kerana manifesto Pakatan Harapan. Dulu Pakatan Harapan menang pilihan raya ke-14 kerana manifesto 100 hari. Dan hari ni Barisan Nasional pasti menang atas manifesto 100 hari Pakatan Harapan. Sebab manifesto tu sebenarnya dia benar-benar memenuhi sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia ni, dia mencintai kebahagiaan, dia mencintai kesenangan, dia mencintai kecantikan, dia mencintai kesihatan, dia mencintai masa depan. Ini sifat semula jadi manusia. Dan sifat semula jadi manusia juga, dia menolak kesakitan, kematian, kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Maknanya, kemenangan Pakatan Harapan berpunca daripada manifesto yang berjaya memenuhi sifat semula jadi manusia. Disebut manusia ni, seluruh rakyat Malaysia ni adalah manusia, tak kira orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Iban, Kadazan, Dusun, Sungai, Semai, Senoi, dan yang lain-lain. Semuanya adalah manusia biasa. Saya juga lah manusia biasa. Yang sifat semula jadi saya pun sama dengan manusia-manusia yang lain.
Jadi bila PH menang, apa masalah tuan-tuan? Masalahnya PH gagal untuk menunaikan manifesto yang dijanjikan mereka kepada rakyat Malaysia. Jadi yang kena tipu tu siapa? Seluruh rakyat Malaysia. Daripada lapisan muda, lapisan pertengahan dan juga lapisan warga emas. Tertipu. Bermakna seluruh rakyat Malaysia ada experience, pengalaman kena tipu dengan Pakatan Harapan. Jadi untuk pilihan raya ke-15, adakah rakyat Malaysia nak lagi memilih Pakatan Harapan? Kalau tengok bersifat semula jadi manusia, impossible. Mission impossible untuk mengundi Pakatan Harapan. Jadi mereka ni tuan-tuan, bijak juga PH ni. Mereka tahu PH takkan mampu lagi meraih undi rakyat. Di apa yang mereka buat? Mereka berpecah kepada dua bahagian baru. Satu komponen PH bersatu menubuhkan Perikatan Nasional. Satu lagi bahagian bersatu menubuhkan Pejuang dan Gabungan Gerakan Tanah Air. Di dua-dua gabungan baru ini merupakan jelmaan semula Pakatan Harapan menukar imej mereka supaya rakyat Malaysia tak sedar yang mereka juga adalah penipu di pilihan raya yang ke-14. Di konsep bersatu ni dia divide jadi dua, satu di Pejuang, satu di Bersatu. Bersatu tubuhkan PN, dia kumpulkan parti-parti baru. Contoh Parti PAS, Parti Gerakan, Parti STAR dan beberapa parti lagi. Manakala Bersatu Mahathir pula, dia menubuhkan parti baru bernama Pejuang. Dari situ dia berevolusi, mengumpulkan parti-parti baru sebagai satu gabungan. Jadi Mahathir kumpulkan Putra, Iman, Berjasa dan NGOs Melayu. Dan konsep yang dibawa oleh PN and PH, PN and GTA ni berbeza. PN dia lebih kepada 100% Melayu bumi. PN pula dia mengikut formula Barisan Nasional. Hampir sama. Logo nak sama. Semuanya hampir nak sama. Sebab apa? Sebab mereka nak mengelirukan pengundi Barisan Nasional sebenarnya. Sebab tu BN dia PN. Perbezaannya B dengan P. B dengan P ni berbeza tak banyak. B 1 2 2 C terbalik. 1 2 B. P pula 1 C terbalik. N nya sama. Warna latar pun sama. Cuma yang BM punya warna terang, PM yang warna biru sembam. Ni cara dia orang, ni plan dia orang tuan-tuan. Banyak orang tak sedar. Manakala GTA pula dia berevolusi menjadi parti yang berteraskan Melayu. Tujuan dia apa? Tujuan dia satu saja, untuk divide undi Melayu, untuk cuba pecahkan undi BN. Itu tujuan dia, supaya orang Melayu dan bumi tidak bersatu di peti undi. Antara kejayaan terbesar Bersatu adalah divide, pecahkan UMNO dan PAS. Mereka berjaya musnahkan Muafakat Nasional. Bagaimana Bersatu musnahkan Muafakat Nasional? Dengan mereka memperkuda Haji Adi sebagai ejen utama mereka untuk memecahkan Muafakat Nasional sebenarnya. Jadi hari ini Muafakat Nasional dah tak wujud dan sukar untuk diwujudkan semula kerana Haji Adi kekal dengan pendirian dia untuk bersama dengan Perikatan Nasional, dan dia cuba menutup
perbuatan dia dengan menggambarkan kepada masyarakat bahawa dengan bersatu dia nak, dengan UMNO dia nak. Itu adalah psikologi punya taktik, reverse psychology, supaya orang nampak PAS tu mulia. Orang tengok UMNO ni jahat. Itu psikologi ya, reverse psychology tuan-tuan. Satu kaedah psikologi untuk manipulasi pemikiran sedar kita, supaya minda sedar kita lihat bahawa PAS ni bagus, bersatu ni bagus. Sebenarnya kalau kita tanya minda bawah sedar kita, Haji Adi dengan Muhyiddin ni cukup jahat, duk cari jalan nak bunuh UMNO, nak bunuh Barisan Nasional. Maknanya Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air sama saja tuan-tuan. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama-sama jahat. Dan mereka cuba menipu rakyat Malaysia dengan menukar imej baru. Dari PIHIS berevolusi jadi Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air. Tapi tuan-tuan, rakyat Malaysia ni rakyat yang cukup matang. Rakyat Malaysia tahu dah penipu manifesto ni Bersatu, PKR, PAN, DAP, Warisan. Itu penipu manifesto. Walaupun hari ni ada juga parti baru namanya Muda. Muda tu pun pengasas dia dan juga presiden dia adalah penipu manifesto. Jadi mereka ni duduk di sana dari sini bertujuan untuk mengelirukan rakyat dan berusaha untuk mengelakkan rakyat menolak mereka atas perbuatan mereka kencing manifesto 100 hari. Itu cerita tuan-tuan. Ini strategi yang cukup dahsyat yang ada orang mainkan. Divide, rule and conquer, iaitu pecah, perintah dan takluk. Macam perang di Ukraine. Rusia serang Ukraine, dia tawan wilayah-wilayah Ukraine. Lepas tu dia pecahkan wilayah-wilayah tersebut menjadi berbagai-bagai negara baru. Dia buat referendum dan letakkan negara-negara baru yang asalnya adalah Ukraine di bawah Federation of Russia. Itu juga divide, rule and conquer. Tujuan dia untuk memastikan bangsa Ukraine tak boleh bersatu dan tidak boleh melawan Rusia sampai bila-bila. Sama juga yang dibuat oleh Mahathir, Muhyiddin, Anwar Ibrahim. Mereka nak divide orang Melayu di peti undi supaya orang Melayu ni sampai bila-bila pun tidak boleh bersatu di peti undi. Sampai bila-bila pun lepas pilihan raya kena tubuhkan kerajaan campuran plus kerajaan perpaduan. Mana hari ni mereka tak nak kerajaan yang ada pembangkang. Mereka nak kerajaan tu kerajaan campuran dan ada memorandum of understanding dengan pembangkang. Makna mereka sedang cuba mengubah dasar demokrasi di Malaysia kepada dasar baru, iaitu kerajaan tanpa pembangkang. Dan itu sebenarnya agenda asal Tun Mahathir meletak jawatan. Ingat tak? Tun Mahathir letak jawatan, Tun Mahathir nak membina kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Cuma yang menggagalkan usaha Tun Mahathir adalah UMNO. Yang mana UMNO tidak dapat menerima parti DAP pada waktu itu. Dan pada waktu yang sama, parti-parti lain semuanya telah bersetuju dan menyokong penuh Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Terus disebabkan UMNO yang tak dapat menerima DAP, menyebabkan usaha Mahathir untuk mengubah sistem demokrasi kita kepada sistem kerajaan tanpa pembangkang gagal. Hal cerita yang sebenar, tuan-tuan. Tetapi mereka ini tidak berputus asa. Mereka buat banyak-banyak gabungan, tujuannya supaya tak ada mana-mana parti atau mana-mana gabungan yang dapat simple majority. Bila tak ada mana-mana gabungan yang dapat simple majority, bermakna kena tubuhkan kerajaan campuran
dan kena buat memorandum of understanding dengan pembangkang. Mana dia akan mengulangi apa yang berlaku selepas pilihan raya ke-14. Tapi kita yakin agenda jahat Mahathir Muhyiddin ini akan digagalkan oleh rakyat di peti undi. InsyaAllah, kita ada keyakinan dan kepercayaan yang tinggi bahawa rakyat Malaysia tidak sama sekali berminat dengan konsep kerajaan campuran, kerajaan MOU dengan pembangkang, kerajaan tanpa pembangkang, kerana terbukti selepas pilihan raya ke-14 kan, yang dikejar-kejar rakyat jatuh berciciran, yang dikendong-kendong rakyat jatuh juga berciciran, yang dikejar-kejar bukan tak dapat, jatuh berciciran, yang dikendong-kendong pun jatuh berciciran. Itu pepatah baru tu, nampak? Bermakna cita-cita rakyat yang inginkan kesenangan, yang inginkan kebahagiaan, yang inginkan kesejahteraan, betul? Rakyat nak pendidikan percuma, tak dapat. Rakyat nak penghapusan tol, tak dapat. Rakyat nak penghapusan GST, harga barang turun, tak dapat. Rakyat nak nilai ringgit kita bersamaan dengan US dollar, tak dapat. Rakyat nak KWSP percuma, surumah, tak dapat. Rakyat nak peluang-peluang pekerjaan yang mengikut kelayakan akademik, tak dapat. Malah yang dapat lah penderitaan. Ramai rakyat kena buang kerja. Nilai ringgit jatuh menjunam. Hari ini RM4.66 berbanding 1 US dollar. Peningkatan inflasi sampai 10-11% sebenarnya inflasi kita. Kenaikan inflasi makanan yang begitu tinggi. Harga barangan keperluan dan keinginan yang melambung di pasaran. Ekspor kita yang mengecut. Kemasukan foreign direct investment yang melemah. Domestic direct investment melemah. Stok market kita yang dulu dikenali sebagai buran, hampir mencecah 1,900 mata, jatuh sehingga 1,414 mata hari ini. Sampai bank negara tidak ada pilihan, kena gunakan formula konvensional, overnight policy rate, untuk memperlahankan inflasi dan memperlambatkan wang keluar dari negara kita ke negara-negara yang ekonomi mereka lebih baik daripada negara kita. Cerita dia tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Begitu dahsyat, tuan-tuan. Begitu dahsyat. Dan Alhamdulillah, atas usaha rakyat bersama UMNO, kita berjaya membubarkan parlimen yang ke-14. Dan kita sedang melalui proses parlimen yang ke-15. Dalam proses parlimen ke-14 ni, kita menghadapi berbagai-bagai cabaran dan ujian yang sangat hebat. Ada ahli parlimen lawan yang saman Namdri, saman SPR, nak gagalkan pilihan raya. Ada negeri-negeri yang menteri besar atau ketua menteri mereka enggan memohon pembubaran DUN. Ada yang bagi alasan hujan, ada bagi alasan banjir, ada bagi alasan kalau mengundi mati. Macam-macam alasan-alasan yang diberi untuk menggagalkan usaha murni kita untuk menyelamatkan negara ini dari sebuah negara yang gagal. Ekonomi kita jatuh kerana pertukaran kerajaan tanpa henti. Dan dua kerajaan terakhir, kerajaan yang tidak melalui mandat rakyat, tetapi melalui mandat scheme of thing, mandat kata, dan berbagai-bagai tawaran. Sokong I jadi menteri, timbalan menteri, dan berbagai-bagai jawatan istimewa lain.
Ada dapat jawatan Duta Timur Tengah Bertaraf Menteri, tak buat kerja pun ada gaji, tak buat kerja pun dapat keistimewaan sebagai seorang yang bertaraf menteri penuh. Hebat tak? Ada juga yang mohon nak jadi duta di luar negara. Macam-macam perkara yang berlaku. Itu cerita dia. Dan itulah punca sebenarnya. Dan bila berlaku pertukaran kerajaan, BN ke PH, PH ke PN, PN ke PN, bermakna dasar negara juga berubah. Pertukaran dasar negara menyebabkan hilangnya keyakinan multinational enterprises asing untuk melabur ke dalam negara kita. Pelaburan ada dua jenis tentuan dari luar. Satu, pelaburan disebut real FDI. Pelaburan langsung asing yang masuk buka kelang, yang masuk buat ICRL, buat bangunan, buat pelabuhan. Itu the real FDI. Ada juga yang masuk ke bursa saham kita, tuan-tuan. Jadi FDI real dengan FDI tak masuk ke dalam negara kita dengan jumlah yang sepatutnya. Untuk tahu ini saja, kemasukan pelaburan asing cuma RM24 bilion. Satu jumlah angka yang sangat kecil. Malah untuk pelaburan tempatan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, dan pelaburan tempatan jumlahnya terlampau kecil. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada peluang-peluang pekerjaan yang baik yang mengikut kelayakan akademik rakyat, terutamanya orang-orang muda. Masalah tuan-tuan, ini masalah besar tuan-tuan. Jadi ramailah orang-orang muda yang dulunya pernah mengundi PH untuk mendapatkan peluang pekerjaan mengikut kelayakan akademik. Hari ini mereka tak boleh minta kerja guna mereka punya kelayakan akademik, tapi mereka minta kerja menggunakan kelayakan lesen memandu hari ini. Banyak orang muda bekerja dalam bidang gig economy. Contohnya Grab, e-hailing, rider food, tak kalah pandai ke Grab. Dan sektor-sektor gig economy yang lain yang tentu tidak boleh menjamin keselamatan dan juga masa depan orang-orang muda. Memang kita tengok angka pengangguran turun zaman Ismail Sabri. Dari 5.3% turun kepada 3.8%. Tetapi penurunan tu, kalau kita compare dengan peluang yang dapat kepada rakyat, peluang yang tak menjamin kehidupan hari ini dan juga kehidupan masa depan. Itu cerita dia. Inflasi pun sangat tinggi ya saudara, sangat tinggi ya. Inflasi kita antara yang tertinggi di dunia, tuan-tuan. Di bawah kerajaan PN ni, antara yang tertinggi kat dunia. Inflasi kita sebenar untuk Januari to Julai 2022 adalah 10.8%. 10.8%. Kita compare dengan inflasi di UK. UK baru 10.1%. Inflasi di negara-negara Eropah, Eurozone, baru 8.9%. Inflasi di US, 8.5%. Inflasi di Thailand, 7.6%. Inflasi di Singapura, 7%. Inflasi di Filipina 6.5%. Inflasi di K-pop, Korea Selatan 6.3%. Inflasi di Indonesia yang paling rendah sekarang ni 4.9%. Inflasi kita 10.8% untuk Januari to Julai. Bermakna hari dah bulan berapa? Dah buat bulan 10. Bermakna inflasi kita dah meningkat ke paras belasan peratus.
Yang kita tengok inflasi kita dikeluarkan DOSEM 4.5% kerana kerajaan bagi subsidi. Kerajaan keluarkan subsidi, tak silap saya, hampir 80 bilion untuk mengurangkan inflasi. Kalau tanpa subsidi, negara kita inflasi yang paling teruk kat dunia. Compare pula dengan currency negara kita. Currency kita rendah, tuan-tuan. Kejatuhan yang paling teruk dalam tempoh 24 tahun. Mana gaji minimum kita RM1,500. RM1,500 bersamaan berapa? 321 US dollar. Tuan-tuan. Berdata yang dikeluarkan baru kata rata-rata rakyat Malaysia, seisi keluarga Malaysia gajinya RM3,000. RM3,000 baru berapa duit? Baru 600 lebih US dollar. Kalau gaji di US 3,000 US bermakna 14,000 duit kita. Nampak perbezaan. Makna kehidupan rakyat Malaysia berada di paras yang sangat teruk pada waktu ini. Sangat teruk. Jadi tindakan pembubaran parlimen pada 10/10/2022 adalah tindakan yang terbaik. Dan kita tahu angin rakyat ke mana? Dia kepada Barisan Nasional. Adakah mana-mana orang lah ni yang mencintai kesakitan, yang mencintai kemiskinan, yang mencintai kesengsagaraan, yang mencintai kelaparan, yang mencintai kesusahan, yang mencintai perceraian, yang mencintai anak-anak tak dapat peluang pekerjaan? Ada tak lah ni? Tak ada kan? Tak ada satu pun manusia dalam ni yang mencintai perkara-perkara yang saya sebut tadi. Tetapi semua orang yang ada dalam Malaysia ini mencintai kebahagiaan dalam hidupnya, mencintai kesenangan dalam hidupnya, mencintai kecantikan, mencintai kekayaan, mencintai anak-anak mereka. Dan mereka bercita-cita nak melihat anak-anak mereka berjaya, menjadi orang yang hebat, bergaji besar. Nak melihat anak-anak mereka berumah tangga, dan punya keupayaan untuk menguruskan rumah tangga. Mereka nak kebanggaan. Jadi hari ini, kalau mana-mana orang fikir yang PH akan menang, PN akan menang, GTA akan menang tu, mana pemikiran dia tak betul. Maknanya otak tak center. Dan kepada mana-mana yang teringin nak mengundi PN, PH atau GTA, cuba cari titik-titik kebenaran dalam hujah yang saya sampaikan pada malam ini. Nilaikan sendiri. Benar atau tidak benar apa yang Ismi Rakyat sampaikan? Jujur atau tidak jujur hujah yang Ismi Rakyat sampaikan? Tuan menilai sama ada saya orang jujur atau tidak pada malam ini. Tuan boleh menilai sendiri saya ni orang baik atau orang jahat. Tuan boleh menilai sendiri saya ni orang yang ada kasih sayang dan cinta kepada saudara saudari, atau orang yang nak menganiaya kepada kehidupan saudara dan saudari. Carilah. InsyaAllah Tuan akan jumpa kebenaran. Akan jumpa kebenaran. Tuan tengok Sanusi, Syed Saddiq, Anwar Ibrahim, Muhyiddin, Haji Adi, Tun Mahdi, semuanya macam orang yang hilang pedoman. Kalau saya tengok mereka, saya anggap mereka sudah gila. Mereka sedang mempertahankan cinta mereka kepada kebahagiaan, cinta mereka kepada kuasa, cinta mereka ke masa depan diri dan keluarga mereka.
cinta mereka kepada kesenangan dengan menidakkan cinta dan kasih sayang rakyat kepada sifat semula jadi kita. Makna mereka nak senang dengan menderitakan kita rakyat. Bermakna mereka sebenarnya sedang menunjukkan sifat semula jadi mereka. Mereka sedang denial. Mereka sedang mempertahankan apa yang sedang menjadi milik mereka pada waktu ini. Dan rata-rata mereka menolak bubar parlimen kerana mereka menolak kepada kesakitan. Mereka menolak untuk masuk ke dalam. Mereka menolak untuk masuk dalam mahkamah sebenarnya. Sebab mereka ni banyak buat salah kepada rakyat Malaysia. Terutamanya orang macam Mahathir, orang macam Muhyiddin, orang macam Azmi. Mereka nak ketakutan. Tuan rasa Azmin Ali selesa ke pada waktu ni? Dia tak selesa. Walaupun pada waktu ni dia Menteri Kanan caretaker, tapi dia tak selesa. Sebab sifat semula jadi Azmin, dia menolak kesakitan, dia menolak kematian, dia menolak penderitaan, dia menolak untuk masuk mahkamah, dia takut masuk penjara kerana dia ada kes video CCTV. Dia dalam ketakutan. Dan tengok muka Muhyiddin, pucat lesu. Sebab apa? Dia pun berada dalam keadaan ketakutan. Sifat semula jadi kemanusiaan dia dah jelas terpancar daripada riak wajahnya, cara dia berjalan, cara dia duduk, dia dalam ketakutan. Kalau tuan tengok Sanusi MB Kedah pun sama. Dia berada dalam keadaan kebimbangan, ketakutan kepada hilang kuasa, ketakutan hilangnya sanjungan dan kebahagiaan yang dia terima hari ini sebagai seorang MB. Sanusi berdiri pun saya tahu dia takut. Sanusi berjalan pun dia takut. Cara duduk pun saya tahu saya takut. Saya kaji behavior tuan-tuan. Tuan Mahathir pun berada dalam keadaan yang amat takut. Dia sangat takut, saudara. Dia sangat takut, teramat-amatlah takut, saudara. Sebab tu baru-baru ini dia buat PC. Yang dia kata, saya akan menawarkan diri untuk mempertahankan kerusi parlimen Langkawi. Saya gelak dah, Allah. Saya kata Tun Mahathir pun telah menunjukkan sifat semula jadi seorang manusia. Dia berada dalam keadaan yang takut. Sebab dia tahu momentum kebangkitan di pilihan raya ke-15 bukan kebangkitan mengikut kaum. Kebangkitan pilihan raya ke-15, kebangkitan seluruh rakyat Malaysia. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, dusun, sungai, semai, senang. Semua akan bangkit mengundi atas sifat semula jadi manusia, iaitu menolak penderitaan dengan memilih kebahagiaan dan masa depan. Tentulah yang boleh memberi kebahagiaan kepada manusia-manusia di Malaysia ini, yang boleh mencipta masa depan kepada manusia-manusia di Malaysia akan jadi pengundi nanti adalah Barisan Nasional. Ni hujah saya sampaikan ni, hujah yang berpandukan kepada sifat semula jadi manusia. Jarang-jarang orang nak menyampaikan hujah seperti saya sampaikan. Tapi saya bawa satu perubahan, satu perbezaan. Dan hujah saya ni boleh terima oleh orang Melayu, diterima oleh orang Cina, orang India, anak Sabah, anak Sarawak. Tuan-tuan, sebab seorang Melayu juga adalah manusia biasa. Seorang Cina juga adalah manusia biasa. Seorang India pun manusia biasa. Iban, Kadazan, dusun, sungai, semai, senoi, juga seorang manusia. Tidak ada satu perbezaan antara satu manusia dengan manusia yang lain.
dari segi sifat semula jadinya. Kita mungkin berbeza warna kulit, berbeza anutan agama, betul? Tapi dari segi sifat semula jadi, kita tidak berbeza. Tertanya di sini, adakah mana-mana orang yang mencintai kelaparan? Adakah orang Melayu mencintai kelaparan? Adakah orang Cina mencintai kelaparan? Adakah orang India mencintai kelaparan? Semua tidak mencintai kelaparan. Betul? Betul? Makna kita sama. Ada tak mana-mana kaum di sini yang mencintai kesakitan? Adakah orang Melayu mencintai kesakitan? Cina, India, Iban, Kadazan, Semai, Senoi, ada? Semua kita tidak mencintai kesakitan. Kita mencintai kesihatan, betul? Ada tak mana-mana kaum dalam ni yang mencintai penuaan? Ada tak mana-mana wanita berbilang kaum di sini yang mencintai penuaan? Penuaan, proses penuaan. Tak ada kan? Semua wanita mencintai kemudahan. Sebab tu bisnes kosmetik untuk memperlambatkan proses penuaan sangat laris di pasaran dan menghasilkan keuntungan berbilion-bilion, mungkin bertrilion ringgit setahun di dunia ni, tuan-tuan. Ini sifat semula jadi manusia, tuan-tuan. Ya. Tertanya di sini, adakah mana-mana anak muda berbilang kaum dan agama ini mencintai kemiskinan? Adakah mana-mana anak muda sini yang sanggup tinggal bawah jambatan? Atau anak-anak muda sini mencintai untuk memiliki sebuah rumah, satu pekerjaan yang mengikut kelayakan akademik, bercita-cita untuk berumah tangga dan mengejar kebahagiaan? Semua nak yang bahagia-bahagia. Jadi kalau ikut kepada kajian tingkah laku manusia, impossible. Perikatan Nasional, Gerakan Tanah Air ataupun Pakatan Harapan boleh mencapai kemenangan di pilihan raya yang ke-14. Manifesto yang memenangkan mereka akan menjadi manifesto yang menenggelamkan mereka di pilihan raya yang ke-15. Terima kasih seluruh rakyat Malaysia. Ambillah peluang ini, keluarlah mengundi beramai-ramai, pilih kebahagiaan, pilih kesenangan, pilih masa depan, pilih kekayaan. Jangan pi pangkah PH PNGTA. Kalau anda pangkah PH PNGTA, itu maknanya anda tidak mengikut sifat semula jadi seorang manusia. Okey ya? Okey, apa soalan tuan-tuan? Tengok. Oh ya, ramai juga orang tengok kat TikTok orang dapat ranking 50. Bolehlah 50, ranking 50 kan. Tak apalah, esok akan naik lagi kan. Terima kasih kepada friend-friend dekat friends dekat medium TikTok. Mohon saya share, bantu saya. Saya ni orang baru dalam TikTok. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jelukkan. Saya ni budak baru belajar nak jadi TikToker. Kalau salah tolong tunjukkan. Okey. Okey tuan. Ada persoalan tuan? Ada persoalan? Komen saya baca. Cuma komen-komen yang positif saya berminat untuk baca. Komen-komen yang negatif saya kurang nak baca. Sebab apa? Orang yang bagi komen negatif ni, orang yang peratusan gila dia meningkat dalam otak dia. Sebab saya menyampaikan hujah tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, tentang masa depan, tentang harapan, tentang rumah, kereta,
makanan, pakaian, cinta, kasih sayang, rumah tangga. Jadi kalau ada orang komen-komen negatif, maknanya otak dia tak sena. Tahu tak sena? Sorry, tak center kan? US kata sena. Kan? UK kata center, Malaysia kata center. Kan? Otak dia tak sena, tak center. Kan? Centerkan otak tu. Kita janganlah memilih penderitaan. Kalau saya cerita hari ini tentang kemiskinan, kita kena memilih kelaparan. Kita mesti memilih kemiskinan. Kita mesti memilih tinggal bawah jambatan. Kita mesti menolak peluang pekerjaan. Kita mesti memilih untuk tidak berumah tangga. Sungguhlah Tuan Balun saya. Betul, bertentangan dengan sifat semula jadi seorang yang bernama manusia. Dan apa perbezaan manusia dengan haiwan? Banyak perbezaannya, tuan-tuan. Sebab tu saya bengang, tuan-tuan, bila Haji Hadi kata UMNO itik patah kaki. Sanusi kata UMNO ni mengkarung, biawak campur beruang. Sebab mereka membinatangkan kita. Dan kan perbezaan manusia dan binatang begitu banyak. Manusia ada akal, binatang ada insting. Kenapa Haji Hadi dan Sanusi melihat kita sebagai binatang? Adakah mereka lebih manusia daripada kita? Kan? Tak kira siapa, tak ke statusnya, dia tetap seorang manusia yang sifat sebajadinya adalah sama antara satu sama lain. Dan kalau ada mana-mana manusia yang mencintai kematian, dia nak bunuh diri, bermakna dia tak sihat, kena bawa ke hospital untuk kaunseling. Kan? Tak ada mana-mana manusia pun yang nak bunuh diri sebenarnya. Kan? Contoh, seorang ahli bina badan. Kan? Kalau kita tengok seorang bodybuilder ni, badannya tegak, tuan-tuan, tegak badannya. Ototnya sasa. Kalau kita tengok ahli bina badan ni, kita takut. Sebab tubuh dia kasar. Tubuh kita tak kasar, kan? Dia angkat dia punya perut, six pack penuh. Ui, dahsyatnya. Tapi kalau tuan minta seorang ahli bina badan, kan, memadamkan api rokok di lengan dia nak tak? Dia tak nak. Sebab apa? Walaupun badannya tegak, dia tidak mencintai kesakitan. Yang kedua, kalau dia padamkan api rokok di lengan dia yang sasat, akan merosakkan kulit dan tisu lengan dia yang sasat. Dia menolak, dia orang bina badan ni orang yang mencintai kecantikan. Itu orang bina badan. Orang bina badan dia mencintai kecantikan. Dia suka tengok tubuh dia sasa. Itu orang-orang yang bina badan, orang yang sangat mencintai kepada kecantikan sebenarnya. Betul? Kan? Itu orang yang badan tegak. Kan? Betul? Itu saya kata, sifat menjadi manusia ni kita boleh jadikan satu penanda arah untuk menentukan kemenangan Barisan Nasional di pilihan raya yang ke-15. Saya penuh keyakinan, tuan-tuan. Penuh keyakinan. Contoh hari ini, Charles Santiago, dia saman Perdana Menteri, dia saman SPR untuk menggagalkan pelaksanaan pilihan raya ke-15. Saya ketawa sebab Charles Santiago, ahli Parlimen Kelang, sedang menunjukkan sifat semula jadi seorang manusia. Yang mana dia menolak kekalahan, dia menolak penderitaan, dia menolak kesedihan. Dan apa yang Charles Santiago buat sebenarnya, dia mempertahankan kebahagiaan dia, mempertahankan masa depan dirinya dan keluarganya, mempertahankan kesenangan yang dia miliki hari ini. Sebenarnya, tuan-tuan, saya ketawa, saya kata, hebat-hebat kamu ahli parlimen, rupa-rupanya kamu juga seorang manusia biasa yang tidak ada beza dengan saya dan kawan-kawan yang lain. Haji Hadi pun sama je. Haji Hadi dah orang kata terbelit.
terbelit dengan cita-cita dan dendam masa silamnya. Kan dia tak mau tutup buku lama, buka buku baru. Dia terbelit dengan cita-cita dan dendam masa lalunya kepada UMNO. Daripada kajian tingkah laku Haji Hadi, saya dapat jelas, saya dapat tengok Haji Hadi ni sebenarnya dia ada masalah dengan UMNO, dan dia tak boleh padamkan dendam silamnya kepada UMNO sebenarnya. Sebab tu dia tak boleh menerima hakikat Muafakat Nasional tu parti yang terbesar adalah UMNO. Dia cuba untuk mengubah takdir tu dengan cara menjadikan Bersatu sebagai tunggangan dia juga. Dia angkat Bersatu untuk cuba menjadikan Bersatu mengetuai UMNO dan PAS. Dan apa yang Haji Hadi buat itu penubuhan Perikatan Nasional juga bertujuan untuk membunuh Barisan Nasional dan menjadikan UMNO parti yang kecil dengan cara mengheret semua komponen Barisan Nasional menyertai PN. Dan kalau UMNO enggan, UMNO akan tinggal berseorangan diri pada waktu itu. Itu problem Haji Hadi ya saudara. Dia dendam dia tu terlampau kuat. Dendam silam dia kepada UMNO menyebabkan PAS hari ini hilang perjuangan. Segala keputusan PAS hari ini adalah keputusan Haji Hadi. Sebab tu dalam PAS ni terbahagi kepada dua kumpulan yang besar. Kumpulan yang paling besar dia mahukan UMNO, dan kumpulan yang kedua terbesar dia mahukan Bersatu. Tapi yang terbesar ni nakkan UMNO. Dan kalau kita tengok kepimpinan PAS, sebenarnya kata-katanya dia nak bersama UMNO Muafakat Nasional. Tapi sebabkan Haji Hadi yang masih lagi tak boleh move on, yang masih lagi melihat UMNO dengan dendam, dan dia tidak boleh melupakan kisah masa silamnya. Dia tak boleh melupakan apa yang terjadi di Mamali 1985. Banyak perkara-perkara yang menghantui Haji Hadi sebenarnya. Dan tindakan-tindakan dia sebenarnya akan menyebabkan PAS hilang kualiti, PAS hilang identiti. Sampai Haji Hadi dah tak nak lagi guna logo bulan. Bayangkan ketika Pilihan Raya Negeri Melaka, UMNO cuba menyedarkan Haji Hadi bahawa Haji Hadi itu presiden kepada PAS. UMNO menawarkan 5 kerusi DUN kepada Haji Hadi. Syaratnya Haji Hadi kena gunakan bendera PAS bertanding di PRN Melaka. Haji Hadi tolak tu. Haji Hadi nak pakai logo PN dan PAS kalah teruk di Melaka. Bermakna kejatuhan PAS di Melaka di Pilihan Raya Negeri baru-baru ni adalah salah Haji Hadi. Di Johor pun UMNO cuba menyedarkan semula Haji Hadi ni kepada asal usul kita. Yang kita ni kalah Pilihan Raya ke-14. Tapi Hadi pun bila UMNO tawarkan dia 4 kerusi, syaratnya gunakan logo PAS, dia tolak tawaran UMNO, dia terima tawaran Bersatu, dia bertanding atas logo PN, dia kalah semua kerusi yang dia bertandingkan. Dan di saat-saat akhir, Presiden UMNO masih lagi bagi peluang kepada Haji Hadi. Haji Hadi tak dapat membuat keputusan yang baik. Dia tetap nak bersama dengan Bersatu. Terserah pada Haji Hadi lah. Saya rasa kepimpinan PAS dan akabir PAS sebenarnya amat kecewa dengan Haji Hadi sebenarnya. Saya pun kecewa dengan Haji Hadi. Sebab Haji Hadi terlampau pentingkan diri, terlampau pentingkan dendam, sampai memecahkan penyatuan ummah yang kita bina selama 22 bulan. Tak apalah. Ini semua sudah ditakdirkan. Apa sekalipun, teruskan perjuangan. Okey tuan. Wan yang dibuang, logo sangat mempunyai peranan untuk PAS. Ya betul Wan. Saya ni bukan
ujah sampai ni bukan saya berniat jahat kepada PAS, tak ada. Tapi saya kadang-kadang sedih tau. Kerana kepimpinan PAS dan grassroots PAS tak mampu untuk membuat keputusan, untuk mengajak Hajadi membuat keputusan yang betul. Dan sekarang ni dah terlambat. Bermakna kita akan bertembung di peti undi. Bayangkan kalau Haji Adi ni kan, dia tolak bersatu, dia terima UMNO. Adakah Sanusi di Kedah takut untuk memohon bubar DUN? Kan? Adakah Terengganu, Kelantan bimbang untuk membubarkan DUN? Tak bimbang. Tapi kerana jadi kan, dan saya pun tak tahu apa Muhyiddin janji dengan Haji Adi, saya pun tak tahulah. Sebab Haji Adi ni dia lupa logo PAS. Dia boleh bertanding dalam logo PN. Kalau dulu kita minta PAS bertanding logo BN pun dia tak mau. Cuba kalau dulu kita tawarkan PAS bertanding atas logo BN, dia tak nak. Dia tetap nak dengan logo PAS. Tapi dengan Muhyiddin ni, dia kalah habis. Hebat betul Muhyiddin tu. Sebenarnya bukan Muhyiddin tu hebat, tuan-tuan. Tapi Muhyiddin tahu apa dalam diri Haji Adi. Dia tahu Haji Adi ni ada dendam dengan masa silam dia dengan UMNO. Haji Adi ni dia sekarang dalam imajinasi silam. Dia tak boleh move on. Itu ceritanya. Tapi tak apalah, kita nak kata apa kan, kita semua boleh bagi jelasan. Dan pihak-pihak tertentu ni yang pro Haji Adi, yang pro Muhyiddin ni cuba menggambarkan bahawa yang bermasalah tu adalah Zahid Hamidi. Sebenarnya mereka salah. Kalau yang bermasalah tu Zahid Hamidi, tentu di Melaka BN kalah, di Johor BN kalah. Sebenarnya di mata rakyat, yang bermasalah tu adalah Muhyiddin, dan yang paling bermasalah dalam penyatuan ummah adalah Haji Adi. Itu je. Saya minta maaf saya sebut Haji Adi. Saya bukan tak mahu sebut Tuan Guru. Kalau saya sebut Tuan Guru, saya akan nampak Tuan Guru tak nampak orang tu ahli politik. Sebab budaya kita, adat kita, agama kita tidak membenarkan kita sama sekali untuk melawan guru. Tak kiralah guru matematik ke, guru bahasa Melayu ke, guru bahasa Inggeris ke, lebih-lebih lagi guru agama, memang kita tak boleh lawan. Sampai mati pun saya takkan lawan guru, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut Haji Adi. Saya sebut Haji Adi bermakna saya melihatnya sebagai orang politik, supaya saya ada kekuatan untuk menerangkan tentang Haji Adi. Kalau saya sebut Tuan Guru, saya tak boleh lawan. Saya minta maaf lah. Saya bukan tidak menghormati Tuan Guru. Saya amat menghormati orang yang bergelar guru, Tuan Guru ni. Tetapi bila orang tu menyertai politik, dia adalah orang politik. Bila keputusan-keputusan dia menyebabkan kerosakan kepada ummah, menyebabkan perpecahan kepada ummah, saya kena lawan. Itu cerita dia. Okey tuan, ada 2,000 like. Terima kasih di TikTok kan. Ada 2,100 love, kesukaan. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan TikTok kan. Ada tulis FYP ya. Terima kasih kan. Laju betul TikTok kan. Dan sehari esok pun saya akan buat live di TikTok petang dan malam. Di Facebook pun saya ada. Cuma saya maklumkan saya ni asalnya Facebooker. Saya Facebooker. Tapi saya tak tahan tengok TikToker. Di jiwa saya ada dua sekarang, Facebooker dengan TikToker. Tapi nampak gaya berat ber-TikToker lah. TikToker ni sempoi lah. Sempoi. Tapi saya kena banyak belajar lagi lah dengan orang lama dalam TikTok. Jadi kalau saya ada salah apa tu, minta kawan-kawan dalam TikTok ni message kepada saya dalam TikTok, dan saya akan memperbaikilah penyampaian saya dalam TikTok. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong julukkan. Saya budak baru belajar main TikTok. Kalau salah, abang-abang tolong tunjukkan. Terima kasih. Dan saya minta lah kawan-kawan kita di TikTok dan di Facebook,
pilihan raya ke-15 ni gunakan sifat menjadi kita manusia ni untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi kerajaan. Kan? Jangan buat kesilapan lagi. Jangan pilih penderitaan. Jangan pilih kesakitan. Jangan pilih kematian. Pilihlah kebahagiaan. Pilihlah kecantikan. Pilihlah masa depan. Pilihlah kesenangan. Undi Barisan Nasional. Kan? PH menang kerana manifesto yang memenuhi sifat semula jadi manusia, kan kawan-kawan TikTok. Dan PH, PN, GTA akan kalah sebab apa? Sebab mereka gagal untuk memenuhi manifesto yang begitu sempurna mengikut sifat semula jadi manusia. Kan? Hujah saya, hujah yang berpandukan kepada kajian tingkah laku manusia yang saya gunakan dalam politik. Dan kebiasaannya, result-nya sangat tepat. Okey tuan, dah berapa jam ni? Oh, ramai peminat di TikTok, meningkat ber-2,500 kesukaan. Terima kasih tuan-tuan. Okey, saya cukup untuk malam ni. Sebelum saya tutup live ni, saya nak mohon ampun dan maaf yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Kan? Sekecil-kecil ikan tetap ada isinya, saudara. Sebesar-besar ikan tetap ada tulangnya. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan di Facebook. Terima kasih rakan-rakan di TikTok. Jumpa lagi petang dan malam esok.